Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini telah bantu seramai 2,447 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan masalah kencing manis. Memang kita semua faham bila seseorang itu ada masalah berat badan, mereka senang dapat penyakit-penyakit yang tertentu. Contohnya dalam kes yang saya nak buat live pada malam ini, pada pagi ini, adalah satu penyakit berkenaan dengan kencing manis. So, kencing manis ni seperti mana kita tahu adalah sebabkan satu metabolic syndrome, satu penyakit yang mana ianya mengganggu keseimbangan bacaan gula dalam darah kita. Itu pun disebabkan apa tahu? Disebabkan, hai apa khabar? Yang bagi saya like, terima kasih bagi saya like. Siapa tu? Apa khabar? Hai. So, kenapa seseorang itu ada masalah kencing manis? Most of the time adalah disebabkan bacaan insulin mereka tak dapat nak pergi jauh. Okay? Insulin mereka tak sampai, maksudnya macam tak cukup sensitif untuk tengok secepat mana bacaan gula tu naik dalam darah. So, bila kita makan benda-benda yang manis ataupun kita makan makanan berkarbohidrat tinggi, so bacaan gula dalam darah meningkat. So insulin kita tak cukup sensitif untuk bawa gula tersebut pergi ke tempat-tempat yang sepatutnya. Jadi bacaan gula kekal tinggi yang akhirnya menyebabkan seseorang itu ada masalah kencing manis in the end. So maksud dia kat sini macam mana tahu? Apa masalah kalau katakan ada banyak gula, kandungan gula dalam darah kita? Kan? So apakah masalah dia? Adakah macam mana? Sekejap. Right. So boleh tak komen sikit? Saya tengok semua dekat sini. So boleh tak komen sikit apa khabar yang ada dalam ni? Boleh tak bagi saya love banyak? Hai Tuan Muhammad Yazid, apa khabar? Tuan Muhammad Yazid. Dengar. So dalam arti kata lain, bila seseorang itu ada masalah kencing manis, bacaan gula dalam darah mereka meningkat. Dan gula tu seperti mana kita tahu, dia manis. Okay, dia manis bila kita rasa. Tapi bila dia masuk dekat dalam badan kita dan ianya tidak digunakan sebaiknya, akan ada beberapa masalah lain. Antaranya masalah seperti macam kita punya kualiti darah jadi tak okey, kita punya saluran darah cepat rosak, kita pun akan ada juga masalah seperti blood circulation tidak berlaku dengan baik. So, saya nak share sikit pada pagi ini berdasarkan pengalaman saya. Seramai lebih daripada 300 student Batak Fitness yang mengalami masalah kencing manis yang akhirnya bila mereka follow cara kita, alhamdulillah bacaan gula dalam darah mereka jadi semakin improve. Bacaan gula dalam darah mereka jadi semakin baik. Pengambilan ubat terpaksa dikurangkan serta mereka juga berjaya turunkan berat badan berkilo-kilo banyaknya. So, boleh tak komen sikit kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni sekiranya korang rasa apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni akan memberi banyak impact yang positif terhadap kita punya progress berat badan, atau mungkin bukan untuk diri kita, mungkin untuk orang lain. Boleh tak share Facebook Live ni sekiranya ada di kalangan kita yang mungkin akan dapat manfaat daripada apa yang kita nak buat pada pagi ni. Right. So terima kasih yang bagi saya love. Begini Right. So saya nak share sikit macam mana cara student kita berjaya kawal bacaan gula dalam darah dia walaupun kurang mengambil ubat. Okay, nombor satu adalah disebabkan mereka faham punca utama kenapa mereka ni ada masalah kencing manis in the first place. Mereka jadi sihat bukan sebab ubat, mereka jadi sakit pun bukan sebab ubat. Mereka jadi ada masalah kencing manis disebabkan pemilihan makanan yang salah, dan mereka akan jadi sembuh kencing manis apabila mereka ubah corak pemakanan yang betul. Apa khabar? Waalaikumsalam Kak Hanis. Kak Hanis, lama tak nampak Kak Hanis? Sihat ke? Nampak pergi gym. Pergi gym makin sadar lepas ni.
bolehlah jadi jello. Okey, so itu adalah yang pertama. Macam mana sebenarnya kita mungkin akan dapat faham tentang hal ini adalah disebabkan kita ubah corak pemakanan yang betul. Itu nombor satu. Ya. Okey, nombor dua macam ni tau. Nombor dua, maksud corak pemakanan tu, adakah kita tak boleh makan makanan berkarbohidrat ataupun kita kena kawal kita punya karbohidrat tu supaya kita punya bacaan gula dapat dikawal. Macam ni, setengah orang mereka takut dengan karbohidrat. Mereka takut makan nasi, mereka takut makan roti, mereka takut makan kuih dan sebagainya. Kenapa? Sebabkan mereka tak tahu makanan-makanan macam tu sebenarnya ada kualiti yang diberikan kepada badan kita. Cuma kita tak faham, mungkin disebabkan kita takut. So bila kita takut, kita simpan lama-lama, perasaan takut tu dia menyebabkan kita punya berat badan jadi susah nak turun disebabkan perasaan takut tu. Boleh tak saya nak share sikit? Boleh tak saya nak kongsikan sedikit satu eksperimen yang saya rasa kita semua boleh buat. And kita semua boleh buat eksperimen ni. Okey, siapa tu yang bagi saya like? Terima kasih, saya appreciate sangat-sangat yang memberikan saya like. Boleh tak komen sikit? Hai Puan Cik Jamila, apa khabar? Alright, so macam ni. Cuba kita try. Kita tanam 2 pokok bunga, sama jenis baja, sama jenis benih, sama jenis tanah. Kita siram pokok tu setiap hari. Okey, ini eksperimen tau, eksperimen. Cuba try test. Cuba try test benda ni. 2 pokok diletakkan dekat tempat yang sama. Kita siram air setiap hari dengan kekerapan yang sama, dan kita gunakan tanah yang sama, baja yang sama, kita juga gunakan benih yang sama. Okey. Tapi salah satu daripada pokok tu kita siram sambil kita menyumpah-nyumpah pokok tu. Kau ni buruk lah, kau ni memang tak boleh membesar lah dan sebagainya. Satu lagi, kita siram pokok tu dengan sama ada kita puji pokok tu, kau ni cantik, nanti kau dah kau berbuah cantik. Contoh kalau kau dah ada bunga kau lawa-lawa, mekar-mekar di taman gitu kan. Kita ada 2 pokok, satu kita menyumpah, satu lagi kita memuji. Ataupun kalau kita malas nak memuji, kita tak payah cakap apa-apa, kita diam je. Okey. Cuba kita try. Apa yang akan berlaku kepada kedua-dua pokok tu dalam masa sebulan, ke 2 bulan, ke 3 bulan bila kita buat benda ni secara konsisten setiap hari? Boleh tak komen sikit? Siapa yang pernah try? Saya tak pernah try honestly, tapi ada satu kajian yang dibuat. Sekiranya kita buat eksperimen macam tu, pokok yang kita jaga, yang kita siram setiap hari, yang kita menyumpah-nyumpah dia setiap hari tu, dia tak berbuah, ataupun dia kalau berbuah pun buah tak apa-apa, ataupun kalau katakan dia ada berbunga pun tak apa-apa, tak cantik bunga dia berbanding yang satu lagi yang kita duk puji dia tu. Kan? Kenapa? Sebabkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, yang kita lontarkan melalui kata-kata akan menyebabkan sesuatu benda tu akan berlaku. Sama juga dengan makanan. Kalau katakan kita takut dengan makanan, kita nak makan nasi katakan saya nak minum kopi. Okey, saya minum kopi tu ada gula sikit. Dah saya rasa takut sangat. Ada gula. Alamak, macam mana ni? Kan? So perasaan macam tu, bila kita perasaan takut dan kita rasa risau, menyebabkan benda yang kita tak nak jadi tu jadi. Ya betul kot, saya suka tanam bunga kan. So bila kata macam tu kan, so apa yang kita cakap dekat sini kepada makanan yang kita baru nak makan akan menentukan hasil kepada kita punya progres berat badan, kesihatan dan sebagainya. Okey, itu satu. Puan Cik Jamilah suka tanam bunga kan. Cuba try Puan Cik Jamilah salah satu bunga tu, cuba menyumpah-nyumpah dia. Hai Waalaikumsalam Puan Rosrus, apa khabar? So itu satu benda yang kita boleh buat. Saya tak pernah buat, saya baru je ada tanah kat kawasan sini, bolehlah saya nak membuat apa-apa sikit. Alright, so anyway, itu satu benda yang saya nak sampaikan. Sama juga macam kita makan, kalau kita makan makanan yang kita takut makan, walaupun makanan itu halal, itu akan menyebabkan benda yang kita tak nak jadi itu jadi. Itu pun ada juga dalam hadis qudsi, Allah mengikut kepada sangkaan hamba dia. So kalau kata kita tak nak
kalau kita tak nak jadikan makanan yang kita makan tu sebagai satu racun untuk kita, tolong jangan cakap benda yang bukan-bukan kepada makanan, especially bila kita tak sengaja pun. Kita takut perasaan tu datang disebabkan kita ni manusia. Tapi that's why bila kita ada ilmu, rasa keyakinan tu datang. Macam itulah. Alright. So itu adalah yang pertama. Yang kedua, macam mana caranya, yang ketiga, macam mana caranya untuk kita dapat kawal kita punya bacaan gula dalam darah. Inilah berdasarkan pengalaman saya. Cuba cari makanan yang mengandungi GI yang rendah dan fiber yang tinggi. Contohnya, buah-buahan yang crunchy. Ini bukannya applicable kepada mereka yang ada masalah kencing manis saja. Ini juga applicable kepada semua orang, especially kepada yang nak jadikan perut mereka lebih kempis. Boleh tak saya nak tanya yang ada dalam Facebook Live ni, siapa kat sini yang nak dapatkan perut yang flat? Perut yang flat, yang terbentuk, cantik. Siapa nak? Boleh tak komen sikit? Saya nak bagi tahu tips ni. Tips mahal. Hai Puan Aminah Wahab, apa khabar? Sihat ke? Hai Puan Munah Mamat, apa khabar? Sihat ke? Siapa nak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak bagi tahu satu rahsia. Satu tips. Bila kita faham tips ni, kita dah tak perlu dah nak beli benda bukan-bukan. Tak perlu dah nak beli produk ke, waist trainer ke, corset ke, tak payah. Sebab benda ni sahaja pun insyaAllah boleh buat. Tinggal kita larat tak larat buat je. Nombor satu, cuba nanti bila kita dah habis Facebook Live ni, cuba kita Google high GI food. Kita cuba Google high GI food. Saya tulis kat sini. Google high GI foods. Okay. Saya dah letak di ruangan komen apakah keyword yang patut kita search dekat Google nanti. Dan kita dah search makanan yang ber-GI tinggi tu, apa yang kita kena buat lepas tu? Kita cuba elakkan daripada memakan ataupun meminum minuman ataupun makanan yang dah disenaraikan dekat situ. InsyaAllah itu adalah langkah pertama yang paling mudah untuk kita kawal berat badan kita. Ini kan kawal berat ni adalah untuk kawal kita punya perut buncit tu. InsyaAllah memang berlaku dia cepat. Itu adalah kepada kita lah. Tapi kalau katakan yang untuk ada masalah kencing manis tu, memang dia akan jadi bacaan gula dia semakin menurun, jadi semakin baik. That's why wujudnya satu diet, nama diet itu adalah ketogenic diet. Pernah tak dengar ketogenic diet? Kalau pernah dengar, boleh tak komen pernah? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau pernah dengar ketogenic diet? Pernah dengar tak? Ketogenic diet adalah sejenis makanan, sejenis diet yang mana mereka tak makan sangat pun karbohidrat. Kalau makan pun mereka hanya makan sayur-sayuran sahaja. Mereka tak makan buah, apatah lagi mereka pun tak makan nasi, tak makan roti dan sebagainya. Mereka juga tak minum air manis. Mereka hanya minum kopi. Kalau buat kopi pun nama dia adalah bulletproof coffee. Mereka akan letakkan kopi tu dan letak butter. Butter. Saya tak pernah try. So, mereka lebihkan makanan yang berlemak tinggi dan pilihan lemak itulah lemak yang sihat. Dan protein ala-ala kadar je. Dan mereka memang kurang betul ambil karbohidrat. Kalau ambil pun sayur-sayuran sahajalah saya sebut tadi. So, memang dia punya konsep tu sama je dengan apa saya sebut tadi. Kita still lagi boleh makan makanan yang kita masih lagi boleh makan makanan berkarbohidrat. Cumanya pilihan dia adalah kepada pilihan GI yang rendah, yang mana bacaan GI dia 55 ke bawah. Dan kita kena faham juga, untuk mereka yang nak turunkan berat badan, kena faham tentang konsep kalori. InsyaAllah memang akan nampak kesan yang baik dalam tempoh jangka masa yang tak lama pun bila kita follow betul-betul. Okay, itu adalah yang pertama. Yang ketiga pun. Yang keempat ni bergantung sama ada kita nak buat atau kita tak buat, ataupun kita mampu buat ataupun kita tak mampu buat. Bergantung
boleh tak komen sikit apa yang patut kita buat. Benda ni juga bukan hanya sekadar untuk mereka yang ada masalah kencing manis sahaja. Ini juga adalah untuk improvekan kita punya kita punya insulin resistance kita. Kenapa kita kena improvekan kita punya insulin? Kita kena improvekan insulin sensitivity kita. Minta maaf, salah sebut. Nak improvekan insulin sensitivity. Bila insulin kita sensitif, badan kita akan lebih mudah tangkap gula dalam darah kita untuk digunakan sebagai tenaga. Satu. Nombor dua, bila insulin kita baik, bila kita makan makanan yang bergula, makanan yang ber-GI tinggi contohnya kan, gula dalam darah tu akan terus ditukarkan kepada tenaga dalam tempoh masa cepat. Dan dia pun akan meningkatkan metabolisme kita, improvekan kita punya kita punya fat distribution kepada tempat-tempat yang kita sepatutnya dapat. Untuk perempuan, dia lebih kepada macam bahagian-bahagian yang tertentu lah, macam bahagian dada, di bahagian punggung. Itu perempuan. Lelaki mungkin kurang sikit fat distribution dia. So pendek kata dekat sini, hai, apa khabar Cik Yah, sihat ke? So pendek kata kat sini adalah bila kita kurangkan pengambilan kita kurangkan pengambilan makanan yang ber-GI tinggi tu, ini akan improve. Ni Cik Yah, untuk pengetahuan, saya tengah sentuh tentang berkenaan dengan macam mana cara nak kawal bacaan gula dalam darah supaya masalah kencing manis akan dapat diselesaikan dalam tempoh jangka masa sekejap. So itulah benda kita boleh buat. Senaman yang saya nak sebutkan dekat sini tadi adalah satu senaman yang memerlukan pergerakan satu tubuh badan. Contohnya macam berzumba boleh. Lately ni anak saya si Syarif ni selalu tengok orang berdancing dekat YouTube lah, dancing yang TikTok tu, tapi bukannya yang short clip, dia macam satu lagu yang panjang, macam lagu Abang Jago, macam lagu benda saya pun tak tahu, tapi mostly adalah daripada Indonesia. So sampai saya sendiri pun macam seronok pula kalau nak join. Yang paling best dia, tarian itu kalau kita follow, pertama dia seronok, kedua adalah satu benda yang akan mempercepatkan proses pembakaran lemak kita, sebab dia improvekan kita punya dia regulatekan blood sugar level dalam darah kita. Tak semestinya untuk mereka yang ada masalah kencing manis saja. Untuk kita yang mungkin tak ada masalah kencing manis, yang mungkin kita rasa kita ni sihat, kita pun boleh buat juga. Sebab kita tak nak gula dalam darah kita berada lama sangat. Kita nak gunakan tenaga dalam darah kita supaya apa tahu? Supaya kita akan dapat improvekan blood circulation kita. Kita akan pastikan tidak ada sebarang keradangan sel dalam darah kita, dalam badan kita, dan automatically kita akan nampak lebih muda. Itu yang penting sekali untuk saya sampaikan sini, nampak lebih muda. Biar kita nampak turunkan berat badan, kita tak nak kurus saja. Kita nak kurus dan muka cantik. Siapa nak sini boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love? Siapa kat sini yang nak dia bukan setakat kurus saja, tapi dia kurus dan nampak cantik, nampak lebih muda? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Kalau nak Cik Yah, kalau nak tahu, boleh komen di ruangan terakhir dalam post kita tu. Cik Yah ni macam boleh komen tidak ni? Nak, gila tak nak? Gila tak nak. So cara dia bukan avoid gula. Kita boleh ambil makanan yang bergula. Saya pun masih lagi makan makanan yang bergula. Okey, cumanya yang betul-betul pantang adalah mereka yang ada masalah mestilah yang ada masalah masalah gula dalam darah yang tinggi. Dia memang kena kawal. Cik Yah kata gila tak? Mestilah nak. Saya pun nak Cik Yah nampak lebih muda lagi, insyaAllah. So macam ni, cara dia simple tak simple lah. Avoid gula, bersenam yang menggunakan full body workout. Menari tu okey, Zumba okey, poco-poco tak berapa sangat bagi saya. Kalau nak poco-poco pun dalam tempoh jangka masa yang lama lah. Sebab pergerakan dia macam relax. So kita kalau boleh biar kita
buat aktiviti yang demanding tapi ikut kemampuan kita. Hanya kita je tahu sejauh mana kemampuan kita untuk kita bersenam lah. Masa tu kita pun akan perasan betapa mudahnya untuk kita turunkan berat badan bila kita faham konsep ni. Alright. So, itu adalah cara yang saya nak sampaikan pada malam ni lah, pada pagi ni. Terima kasih kepada yang bagi saya love. Siapakah itu yang bagi saya love? Puan Halifah Bek, apa khabar? Sihat ke? So, saya nak bagi tahu sikit, terutamanya kepada yang baru je join kita punya Facebook Live kita. Saya nak bagi tahu sikit, malam ni saya Alhamdulillah telah diberi kesempatan untuk buat sedikit sharing, perkongsian di dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Kenapa tiba-tiba pula masuk dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini? Sebab dalam Facebook group itu, diorang banyak share tentang makanan. Ada sedikit kerisauan oleh mereka yang ada dalam tu. Kalau kita duk mencekik je, macam mana aku boleh kurus? Tambah-tambah PKP dan sebagainya. So, saya diberi peluang dan diberi kesempatan untuk membuat sedikit perkongsian dekat dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini jam 9 malam. Yang mana tajuk dia saya akan sentuhkan macam mana caranya untuk kita dapat makan makanan kegemaran kita. Contohnya macam nasi lemak. Kan? Siapa sini makan nasi lemak? Siapa sini makan? Saya tak makan nasi lemak. Saya tak makan nasi. Saya biasa kalau pagi tu makan roti. Tak minat sangat nasi lemak. Puan Halifah Bek, Alhamdulillah. Saya pun sihat, Alhamdulillah. So, siapa sini makan nasi lemak? Boleh ataupun boleh tak komen sikit makanan apa yang kita suka makan? Kalau kita tak makan pada hari tu, kita rasa macam tak sempurna hidup kita. Macam saya tak boleh tinggalkan kopi. Kopi apa tak kisah, asalkan dia mengandungi kafein sebab memang sedap. Bagi saya lah. So, what if kalau saya beritahu kat sini, kita boleh makan makanan kegemaran kita hari-hari dan kita pula boleh kawal berat badan kita dengan mudah. Asalkan yang inilah malam ni yang saya nak sampaikan dalam Facebook Makan Apa Tak Jadi Hari Ini, supaya ianya akan memberi viewers, termasuk you all kalau nak join, macam mana caranya untuk kita elakkan daripada rasa takut terhadap makanan yang kita makan. Yang mana Kak Anis makan RG hari-hari. Oh, makan Kak ni, makan nasi lemak So, macam mana caranya untuk kita dapat kawal berat badan kita walaupun kita makan nasi lemak. Macam Cik Yah dulu kat Kelantan. Cik Yah makan apa pagi-pagi? Mesti makan makanan seperti nasi minyak kan. Contoh lah kan. Mesti makan nasi minyak ke macam tu. Boleh je makan nasi minyak, nasi minyak, nasi kerabu, begitulah. Dengan syarat apa yang kita nak buat lepas itu, apa yang kita nak makan lepas tu, apa yang kita nak makan sebelum itu. Itulah yang saya nak sampaikan pada malam ini di dalam Facebook Dok Leh Tinggal Nasi. Saya pun Dok Leh Tinggal Nasi, Cik Yah. Jarang saya dapat tak makan nasi. So what if kalau kita makan nasi hari-hari dan dapat turunkan berat badan? What if kalau kata saya tunjukkan cara kita boleh makan nasi lemak dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan? Itu tajuk kita pada malam ini di dalam Facebook group Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Siapa kat sini yang berkesempatan yang nak join saya malam ni dalam sharing tajuk macam mana nak makan nasi lemak hari-hari dan boleh turunkan berat badan? Boleh tak komen saya kalau berkesempatan nak join? Kalau cepat nak join lah. Tak nak join tak apa, it's okay. Tapi kalau nak join, saya kata Cik Yah. Okay. Siapa yang nak join boleh tak komen? Cik Yah ni untuk mengetahui dalam Facebook Live ni, dia berada dalam Telegram channel kita. So, kalau katakan tak nak ketinggalan pada malam ini, join Telegram channel Syah Batek. Kunci jam 9 malam ataupun 8.55 malam, sebab nanti saya akan letakkan link untuk kita join Facebook Live nanti dalam Telegram tersebut. So, macam mana nak join Telegram channel tu? Klik dekat pin komen, masuk dekat dalam kita punya Telegram channel, tekan butang join. Okey, lepas tu nanti jumpa saya pada malam ini jam 9 malam. Okey, so kalau ada kesempatan, insyaAllah Kak Anis, insyaAllah Puan Cik Jamilah. So, jumpa saya malam ni untuk saya kongsikan macam mana sebenarnya kita boleh kawal berat badan kita
dengan cara makan makanan kegemaran kita hari-hari yang saya akan kongsikan di dalam Facebook Makan Apa Tak Jadi Hari Ini. Alright, so saya rasa itu je daripada saya doakan semua siap ada berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.